untuk fundamental untuk hari ini, ya. Jadi yang bukan beragama Islam boleh bertakafurlah untuk 3 minit. Terima kasih. Alright guys, okey ke? Dah berdoa ke atau nak masa lagi? Macam mana? Semua okey? Kalau semua okey, saya akan mulakanlah. Okey okey, terima kasih. Okey. Okey, selamat pagi kepada semua. Nama saya adalah Gurmit. Jadi pada hari ini saya adalah cikgu anda untuk fundamental analysis. Namun apa yang saya akan buat ialah saya akan terangkan tentang technical analysis juga mengikut cara saya ya. Dan apa yang berlaku di sini ialah pertamanya ya, saya akan sebenarnya menerangkan news-news yang sangat penting di dalam market supaya anda boleh dapatkan gambaran tentang apa yang sebenarnya berlaku di dalam market ya. Jadi paling pertama saya takkan lupa untuk share screen hari ini sebab saya selalu bila saya dah masuk dalam bercakap ni nanti saya tak share screen. So hari ini saya akan pastikan yang saya betul-betul share screen ya. Oh, kita ada Cikgu Ben juga ya yang join kita untuk hari ini. Nanti Cikgu Ben pun boleh terangkan juga tentang teknik dia, teknik Cikgu Ben juga. Okey. Okey, pertamanya paling pertama ya seperti yang anda dapat lihat di sini ya. Saya sebenarnya melihat kepada news ya pada hari ini iaitu pada 11 hari bulan 11 ya 2022. Jadi seperti yang anda tahu hari ini adalah hari Jumaat.
Anda dapat melihat di sini yang bahawa kita ada news di bawah medium impact sebenarnya. Jadi yang medium impact ni sebenarnya adalah melalui FOMC, member master yang bercakap. Jadi sebenarnya perkara ni berlaku pada pukul 1:30 pagi sebenarnya. Jadi kita kena selalu melihat kepada news-news yang sangat penting yang diskedulkan. Jadi untuk sekarang kita tak ada apa-apa result, cukup result untuk ni. Cuma kita tahu yang larger policy risk from the too little tightening. Jadi kemungkinan besar daripada apa yang kita baca ini ialah mereka akan sebenarnya menaikkan interest rate mereka. Jadi itulah adalah apa yang kita dapat daripada news yang diskedulkan. Dan selain daripada itu, saya juga nak cerita sedikit tentang apa sebenarnya yang akan berlaku lagi untuk schedule news. Seperti yang anda dapat lihat di sini pukul 11 ini anda boleh melihat ada satu high impact news Dan ini adalah prelim UOM, which is the University of Michigan Consumer Sentiment. So jadi ini juga adalah dikonsiderkan di bawah leading indicator. Okey. Jadi adalah penting sebenarnya untuk kita tahu tentang 3 jenis indikator. Pertamanya adalah leading indicator, iaitu dia akan menentukan trend. Lagging indicator dia akan menentukan sama ada penerusan trend daripada leading indicator akan berlaku. Dan coincident trend, coincident indicator adalah sesuatu yang akan berlaku secara tiba-tiba di dalam market Benda ni kita tak boleh kontrol untuk coincident indicator. Jadi seperti yang kita lihat kat sini untuk prelim UOM consumer sentiment, kita dijangkakan untuk ada dia punya analisis dia sebanyak 59.5 seperti yang anda dapat lihat di sini Jadi sebelum ni adalah 59.8. Jadi ada pengurangan sebenarnya, tapi dia cuma sebanyak 0.1 saja. Jadi kemungkinan dia akan sama ataupun kemungkinan dia akan menurun Okey, benda ni sebenarnya berlaku kenapa? Kerana seperti yang kita tahu semalam juga kita ada news yang sangat-sangat penting yang untuk saya sentuhkan, iaitu inflation data of US. Jadi seperti yang kita dapat lihat Thursday hari bulan ni, November ni, kita boleh tengok CPI month to month yang telah keluar. Seperti yang kita lihat semua, selalunya kita jangkakan yang bahawa kalau inflasi tinggi, CPI akan naik dan US dollar akan naik. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya semalam. Jadi kita tahu gold sebenarnya mempunyai kenaikan semalam dan seperti yang kita dapat tengok di sini, kita ada 0.4% iaitu kurang daripada 0.6%. Jadi bacaan dia adalah kurang sebanyak 0.2%. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk CPI year to year, ini adalah untuk year to year, ini adalah untuk month to month. Seperti anda lihat juga ada pengurangan sebanyak 7.7%. Core CPI juga ada pengurangan sebanyak 0.3%. Dan seperti yang anda dapat lihat di sini, unemployment claims tahap pengangguran di dalam US juga telah naik sebenarnya sebanyak 5,000. Jadi sebenarnya ini bukan satu perkara yang bagus kerana apa yang akan berlaku ialah US dollar akan menurunlah sebenarnya sorry saya tak boleh bias sama ada dia adalah bagus atau tidak, tapi maksud saya ialah tahap pengangguran dalam sebuah negara itu sebenarnya dia kena kuranglah untuk kesejahteraan rakyat Jadi seperti yang anda dapat tengok di sini, ini adalah lagging indicator sebab tu kita tahu dia adalah penerusan trend. Jadi itulah yang berlaku di mana kalau kita ikut news tu, kita tengok dekat news, maknanya kita akan tahu yang bahawa USD ada menurun semalam. Okey. Ini adalah dua perkara yang sebenarnya saya nak sentuh dan seperti yang anda tahu, kalau lagging indicator impactnya adalah sebanyak kalau short term adalah di antara 6 bulan ke 12 bulan Short term saja adalah sekurang-kurangnya 6 bulan ke 12 bulan sehingga ada satu coincident news yang akan mematahkan ataupun sesuatu leading indicator yang akan mematahkan ataupun sesuatu lagging indicator yang akan mematahkan indikator yang sebelum ni. Jadi kalau kita melihat walaupun ini adalah di dalam kategori lagging indicator, seperti yang kita tahu CPI core CPI ini kita dah tahu yang dia sebenarnya adalah penerusan dia adalah penerusan. Dan ini juga sebenarnya kita consider seperti important jugalah
Okey, dan kemudian anda ada lagging indicator iaitu penerusan trend. Jadi apabila anda datang kepada penerusan trend, maka dia sebenarnya meneruskan penurunan. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, makanya kita lihat kepada Treasury Currency Report, kita tahu yang bahawa semalam Treasury yield telah jatuh juga sebenarnya ya. Okey, ini adalah cuma daripada schedule news. Saya cuma bercakap pasal schedule news. Tapi benda yang paling penting untuk kita sebenarnya tahu sebenarnya adalah untuk fundamental factor. Ya, yang selalu saya terangkan daripada investing.com. Saya cuba sebenarnya untuk mendapatkan news-news yang sangat-sangat penting supaya kita tahu di mana direction market akan pergi dalam sehari itu. Jadi seperti apa saya akan buat sekarang, saya akan pergi ke investing.com seperti yang anda dapat lihat di sini. Dan kemudian pertamanya anda pergi saja XAU USD seperti biasa, tak ada masalah. Kemudian anda scroll saja di bawah ini, scroll saja. Dan kemudian anda akan melihat sekurang-kurangnya ada 2 ke 3 news di sini. Okey, 2 ke 3 news ini sebenarnya adalah news-news yang sangat kuat sebenarnya. Sekiranya anda tahu news ini, makanya anda sebenarnya dah boleh predik apa yang akan berlaku untuk the next moment ataupun the next day lah sebenarnya. Dan news ini bukan news yang tetap kerana dia ni boleh diganggu oleh coincident news. Tapi coincident news itu adalah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Jadi itu adalah perkara yang kita tak boleh nak jangka sebenarnya. Kalau sesiapa nak tengok coincident news, anda balik kepada Forex Factory, pergi kat news ke atas ni. Pergi kat news ke atas ni. Kemudian anda boleh melihat kepada semua coincident news yang berlaku di sini. Ya. So kita ada satu coincident news 57 minit yang lalu yang mengatakan sama ada US inflation ebbing ataupun another head fake. Sebab selalunya kalau kita tengok CPI selalu menaik. Tiba-tiba pula sekarang ni CPI pula menurun walaupun mereka sebenarnya tak katakan sebelum ni yang mereka memang nak turunkan sampai turunkan interest rate mereka untuk 50 basis point ataupun 75 basis point ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu benda yang banyak analis sebenarnya sangat risau kerana ramai yang menganggap yang bahawa CPI akan naik semalam. Ya, sebab itu semalam saya katakan yang trend adalah uncertain. Kita tak tahu sampai kita tak tunggu untuk inflation data sebenarnya. Jadi apa yang berlaku ialah kalau kita baca ni kita sebenarnya boleh tahu kita boleh tahu yang sama ada ini adalah satu masalah yang besar kerana kita tahu yang bahawa gold telah mempunyai kenaikan. Namun saya akan pergi kepada fundamental factor di investing.com Okey. Adalah penting untuk anda tahu bagaimana cara untuk menggunakan Forex Factory dan juga untuk investing.com juga. Jadi investing.com ini kalau anda pergi ke investing.com ni anda akan melihat kepada 2 ke 3 news ini. Jadi saya akan terangkan dulu untuk news yang berlaku 2 jam yang lalu. Untuk 2 jam yang lalu, okay, gold steadies set for the best week since February on favorable US CPI. Maksudnya gold ni mempunyai satu kenaikan dan dia set for the best week since February on the favorable US CPI. Maksudnya US CPI ada penurunan. Jadi apa yang paling penting ialah anda boleh tahu sebenarnya apa fundamental factor. Mungkin anda lihat ini cuma adalah satu news. Tapi news ini sebenarnya mempunyai semua perkara, semua faktor-faktor yang penting untuk anda determinekan market. Sebenarnya fundamental factor ada banyak lagi perkara sebenarnya. Tapi news di investing.com ini telah mensenangkan kerja tu. Maksudnya dia memberikan you satu faktor yang you can look into. Sebenarnya supaya anda boleh matchkan dengan technical analisis anda supaya anda boleh trade dengan lebih bagus di dalam market ya. Jadi seperti yang saya nak cerita ni selalunya anda boleh baca semua, tak ada masalah, tapi bagi saya selalu ambil key point sajalah. Kalau saya go through macam ni saya dah boleh tahu dah roughly lah kan. So macam saya selalu tengok macam contoh CPI inflation data with the expectation for smaller interest rate by Fed skyrocketing. After the data US CPI inflation grow 7.7 in October, its lowest pace. Okey, maksud dia metal market ni menaik kerana ada expectation daripada Fed sebenarnya yang mereka akan pergi untuk smaller interest rate.
maksud dia ada satu rumors atau ada satu speculation yang mengatakan yang bahawa smaller interest rate hike akan berlaku. Sebab tu sebenarnya kita boleh tahu di mana US CPI sebenarnya berada di 7.7. Apa yang difokuskan sebelum ini adalah 8.0. Anda tak perlu pun tekan ni, anda just letakkan cursor di sini, anda boleh tahu apa dia punya forecast dia sebenarnya. Anda boleh baca kat sini dan anda boleh tahu dah sebenarnya. Jadi ini adalah fundamental factor kenapa sebenarnya perkara itu berlaku. Dan selain daripada itu, markets are now pricing in an 85% chance of a 50 basis point hike by the Fed in December compared to last week expectation of a 47% chance. Maksud dia disebabkan perkara ini berlaku, US dollar sebenarnya telah menurun. Jadi kalau kita tahu mereka sebenarnya ingin menaikkan US dollar supaya purchasing power mereka lebih bagus, ya. Jadi kita itu apa yang saya katakan itu tadi adalah daripada pembacaan saya. Tapi kita nak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang betul sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau kita tahu kalau di market ni kata 85% ni by hike by Fed ni, dia mesti ada sebab dia. Ya, kita akan tengok sebab dia, sebab dia mesti ada kat sini juga, tak ada masalah. Kita boleh tengok the dollar strength is weakest level in the nearly 3 months while 10-year US Treasury yield fell juga. Okey, lagi satu fundamental factor yang anda perlu lihat adalah dekat US Treasury yield. US Treasury yield ini adalah keuntungan negara itu. Yield adalah keuntungan Treasury itu adalah Treasury negara. Jadi kalau anda tengok dia jatuh 4%. Kalau anda tengok dia punya correlation, kalau US Treasury yield jatuh, maknanya gold akan naiklah sebenarnya. Okay. Jadi selain daripada itu, kalau anda dapat lihat push up the opportunity cost of holding non-yield assets. Okay. Dan fell, okay, ada yang fell spot gold ada fell sikit, gold futures ada fell sikit lah, tapi ini semua ada masa-masa dia tertentu Okay. Even if US inflation showed signs of slowing in October, price pressure still remain well above the Fed 2% target. This likely entails more interest rate hikes by the bank, albeit at a smaller pace. Maksud dia, ini menunjukkan yang bahawa Fed pasti akan naikkan interest rate mereka, tapi mereka takkan buat secara mendadak. Maksudnya sebelum ni mereka katakan kalau mereka nak naikkan 75 basis point, mereka akan naikkan 75 basis point. Ada yang sampai nak buat sampai 100 basis point pun ada. Jadi bagi saya rasalah kalau mereka katakan mereka akan menaikkan, mereka pasti akan menaikkan sebenarnya. Sebab sekarang pun kita nak sampai ke Disember juga dan kita ada banyak-banyak news juga yang berkait rapat dengan apa yang tengah berlaku sekarang juga. Okey. Dan kita tahu juga yang bahawa sebenarnya interest rate hike ni mempunyai satu impact yang sangat besar sebenarnya di dalam market gold ini sebenarnya. Okey, dan selain daripada itu, Fed Chair Jerome Powell signal interest rate could potentially peak at higher levels than expected. Okey, tengok dia kata dia nak naikkan secara smaller pace, tapi dia juga kata yang kemungkinan dia akan berada lebih tinggi daripada apa yang diekspekkan. Kalau contoh macam tadi kita baca sebanyak dia akan menaikkan sebanyak 50 basis point ke kan, contohnya kat sini 50 basis point. Jadi maknanya kita tahu yang kemungkinan itu pun tidak akan berlaku, kemungkinan dia akan lebih tinggi ataupun kemungkinan dia boleh menurun juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kita betul-betul melihatlah kepada apa yang akan berlaku sebenarnya lah. Jadi memang kita kena memang berhati-hatilah sebenarnya Okey. Dan selain daripada itu saya juga boleh katakan yang sebenarnya seperti yang kita lihat untuk penerusan industrial metals also surge after the inflation data with copper prices hovering around 2.5 months high on Friday. And selain daripada itu kita boleh tengok copper futures jatuh was set for this, impacted by the sluggish demand in the major importer China. Copper markets are expected to see tightening supply in the coming months, largely due to the major producers in Chile and Peru. So maksudnya daripada apa yang kita lihat kat sini ialah
copper sebenarnya mereka sebenarnya mempunyai demand yang kurang sekarang kerana China sebenarnya berpegang kepada zero covid policy dia. Jadi apabila dia berpegang kepada zero covid policy dia, makanya sebenarnya kita tahu yang bahawa copper sebenarnya tidak boleh naik sangatlah. Dan ini sebenarnya mempunyai correlation dengan gold juga, di mana sebenarnya ia takkan menaikkan gold price juga. Namun baru-baru ini seperti yang kita lihat banyak perkara yang tidak berapa betul walaupun kita tahu kadang-kadang correlation tu adalah begitu, relationship adalah begitu, tapi kadang-kadang perkara itu boleh berlaku sebaliknya ya. Jadi sekarang ni kita tak boleh kata yang banyak benda adalah correlation juga. Ada benda yang ada correlation dan ada perkara yang bukan correlation. Okey. Jadi itu adalah fundamental factor yang kita boleh lihat sebenarnya in a much shorter version lah. Okey. Lepas tu anda boleh tengok, anda boleh ambil lagi satu news iaitu the Wall Street ends sharply higher as cooling inflation fuels hoping to ease Fed. Kalau anda baca news ni sebelum anda baca news ni, maknanya sebenarnya anda tahu sebenarnya apa yang akan berlaku. Ya. Jadi dia adalah seperti penerusan trend lah. Kalau anda lihat kat sini, gold steadies for the past week since February on the favorable trend. Jadi ini adalah news dia. News yang baru, news yang sebelum ni, Wall Street jumps juga Anda boleh lihat apa yang berlaku. Anda lihat US stock jump pun anda boleh tengok apa yang berlaku. Okay, so saya sebenarnya nak terangkan dia punya apa yang berlaku sebelum tu supaya anda boleh tahu apa yang leadkan kepada news yang baru ini sebenarnya. Ya, saya saja je sebab saya nak dapatkan lebih kepastian tentang apa yang berlaku sebenarnya. Jadi Wall Street ends sharply high as cooling inflation fuels hope of easing Fed. Jadi kalau kita lihat, kalau sini dia dah nak ease kan, jadi maknanya kita tahu dekat sini pun dia pasti akan slowkan dia punya interest rate sebenarnya. Itulah sebenarnya yang menyebabkan gold price sebenarnya menaik. Okey. Dan selain daripada itu, kalau kita boleh mendapatkan fundamental factor yang lain kita boleh tengok Dow Jones ada kenaikan, okey, S&P 500 ada kenaikan, Nasdaq pun ada kenaikan juga okey. Jadi itulah sebenarnya yang saya nak bagi tahu. Lagi satu ialah dollar index. Dollar index pun sangat penting untuk anda lihat Dollar index juga mempunyai correlation dengan US dollar juga. Kalau dollar index naik, maknanya US dollar juga akan naik. Okey. Okey, itu saja yang saya nak ceritakan tentang fundamental analysis. Kalau anda tanya saya sebenarnya daripada apa yang saya baca ini, apa yang sebenarnya saya faham Okey, saya sebenarnya apa yang saya faham ni, saya akan beritahu. Faham ni saya ada something yang saya nak tunjukkan untuk forecast untuk 11 November. Ini yang saya buat untuk saya punya untuk saya punya inilah video saya Jadi bagi saya sekarang trend adalah sideways. Jadi ini yang sebenarnya saya predict untuk hari ini, tapi possibly masih bullish. Kenapa masih bullish? Sebab saya sebenarnya mengikut kepada inflation data semalam. Seperti yang saya katakan semalam juga, trend is uncertain sehingga inflation data keluar. Kalau saya tahu impact dia adalah sebanyak 6 bulan ke 12 bulan untuk short term, maka ni saya tahu apa yang berlaku semalam tu akan berterusan sehingga sekarang. Jadi bagi saya kemungkinan ialah trend adalah sideways dan dia kemungkinan juga akan berlaku bullish. Namun kalau anda tanya saya, seperti yang anda tahu hari ini juga adalah hari Jumaat. Jadi hari Jumaat selalunya banyak trader yang sebenarnya avoid untuk trade untuk hari ini. Tapi saya boleh beritahu sesuatu. Apa yang berlaku pada hari ini pasti akan berterusan hari Isnin yang akan datang tu next week. Jadi seperti itu, kalau anda tahu yang apa trend dia untuk hari ini, anda dapat trend untuk hari ini, maka trend untuk hari ini pasti akan berterusan untuk Monday sebenarnya. Jadi saya nak tunggu je, saya nak tunggu dan saya nak tengok. Dan untuk fundamental range yang saya boleh berikan untuk hari ini adalah di antara 1747.40
sehingga 175.61. Ini adalah maksud dia semalam kita ada kenaikan ya. Kalau kita tengok kat daily juga, kita sebenarnya ada kenaikan ya. Dan ranging dia adalah besar juga daripada ranging yang saya bagi semalam. Tapi selalunya saya tak bagi range yang besar-besar kerana saya nak kita main safe ya. Bagi saya penting ya untuk saya bagi range yang selamat supaya anda boleh main dalam range tersebut. Jadi apabila anda main dalam range tersebut, jadi maksud dia anda dapat keuntungan cuma dalam range tersebut saja. It's better to be safe than sorry lah. Ya. Okay. Sekarang ni saya nak cerita sedikit tentang technical analysis. Ada apa-apa soalan tak tentang fundamental analysis? Kalau ada boleh sila beritahu juga Boleh sila beritahu. Sebenarnya apa yang saya bagi tahu tadi, semuanya saya dah tulis kat sini dah. Macam metal market, siapa yang berlaku kan dan sebagainya saya dah bagi tahu. Markets are now pricing 85 chances, Fed share apa yang akan berlaku, prelim apa yang dijangkakan ya. Jadi untuk prelim UOM consumer sentiment ini, kalau kita lihat daripada pas-pas data yang lalu, selalunya dia mempunyai peningkatan ya. Jadi dia selalunya akan membantu kepada kenaikan US dollar. Tapi kita sebenarnya tak boleh nak kata dengan yakinlah yang bahawa perkara ini akan berlaku begitu juga untuk masa sekarang. Jadi kita akan tunggu dulu untuk melihat apa yang akan berlaku. Kalau saya bagi tahu yang bahawa hari ini trend adalah uncertain, jadi makanya nanti orang akan tanya saya apa trend untuk hari ini, apa trend untuk hari ini. Ya, saya sebenarnya boleh bagi trend, tapi saya takut sebenarnya nak bagi trend lah. Ya, so bagi saya apa yang penting ialah kita kena selamat Kita kena ada profit yang konsisten dan kita kena selamat ya. Itu yang penting ya. Jadi kalau setiap hari tu kalau kita boleh buat sebanyak 50 ke 70 pips ya. Saya faham yang bahawa adalah penting untuk kita buat profit dalam market. Dan kadang-kadang kita boleh juga pergi ke 300 ke 500 pips dan sebagainya. Tapi bagi saya ialah cara saya ialah tak apa. Kalau kita main slow-slow pun tak apa. Tapi janji kita mempunyai konsistensi. Ya, kita mempunyai konsistensi. Okey. Jadi ini adalah range saya. Tapi hari ini saya nak cerita sedikit tentang technical analysis saya lah, cara saya sendiri ya. Mungkin cara saya ini adalah sedikit berbeza, tapi inilah yang saya sebenarnya explorekan lah. Ya, saya nak sharekan juga. Okey. Kalau Cikgu Ben ada apa-apa nak kata ke atau siapa-siapa ada apa-apa nak kata ke boleh Boleh kata juga tak ada masalah. Okey ke untuk fundamental analysis? Kalau okey saya akan sambung pada technical analysis Okay. So cara saya ni kat sini, so I'll be ni saya nak bagi cara untuk intraday Okey, cara ni adalah cara yang apa orang kata yang kalau ramai yang tak suka tengok chart contohnya ataupun ramai yang sebenarnya nak macam sedikit senang lah untuk trading lah sebenarnya Jadi ini adalah satu cara lah yang anda boleh gunakan lah. Jadi untuk trading ini sebenarnya anda mempunyai probability untuk winning sebanyak 80 ke 85%. Tapi yang lagi baki ni itu adalah bergantung kepada coincident ya ataupun akan berlaku sesuatu yang yang kita tak jangkakan, maka dia boleh mengubah sepertinya kalau anda terpaksa profit tapi anda boleh loss juga Tapi adalah penting untuk anda pastikan yang anda mempunyai stop loss ataupun anda cut loss ya. Jadi saya sebenarnya cukup gembira sebab hari itu sekali kita ada IB camp kita yang kita ada bincangkan tentang cut loss sebenarnya Jadi saya sebenarnya betul saya fikirkan kadang-kadang daripada kita tunggu stop loss kita, lebih baik kita cut loss. Kalau kita rasa range tu tidak menyokong kepada kita punya technical analysis kita, adalah lebih baik untuk kita cut loss saja ya. Jadi kita dapat menggunakan
duit yang selebihnya, iaitu margin yang selebihnya untuk kita trade untuk seterusnya ya. Okey. Okey. Right. Ada apa-apa ke nak tanya? Kalau ada apa-apa nak tanya, sila tanya tau. Saya nak buat technical. Right. Sekejap I'll be back. Hai, sorry untuk masalah teknikal yang berlaku tadi. Jadi sekarang ni saya akan sambung kepada technical analysis kita. Okey. Pertamanya, anda sebenarnya boleh pergi ke anda punya investing.com dan seperti yang anda lihat di sini, ini adalah untuk daily. Anda boleh pilih untuk daily. Okey. Dan apabila anda pilih untuk daily, penting untuk anda lihat kepada support 1, support 2, support 3, resistance 1, resistance 2, resistance 3, pivot points based on Fibonacci. Okey. Kerana Fibonacci dia mempunyai probability winning yang sangat tinggi di dalam market sebenarnya. Ini adalah satu cara yang senang lah untuk kalau anda tak suka tengok chart yang contohnya kan. Anda boleh gunakan cara ni. So, jadi apa yang berlaku ialah pertamanya adalah anda kena tahu apa yang sebenarnya technical indicators anda katakan. Contohnya kalau anda tengok di sini, anda tahu technical indicators anda mengatakan strong buy. Jadi, apa indicators yang digunakan anda boleh lihat di sini. Contohnya RSI, Stochastic, MACD dan ADX dan sebagainya ya. Semuanya adalah di sini ya. Ini adalah technical indicators dan kebanyakannya mengatakan strong buy. Tapi adalah penting untuk kita sebenarnya check dengan dua time frame yang besar sebenarnya. Okey. Sebenarnya kalau saya nak trade untuk intraday, saya fokus kepada daily, weekly dan juga monthly, ya. Tapi saya juga tahu saya pernah mendapat satu soalan di mana ada orang tanya saya kenapa saya tak fokus dekat time frame yang kecil Time frame yang kecil memang saya boleh fokus, tak ada masalah. Tapi bagi saya kerana saya menggunakan Bollinger Band Strategy Tester dan juga RSI Strategy Tester, yang saya tahu sebenarnya yang besar kemungkinan persen profitable saya adalah tinggi daripada 50% dan saya boleh pastikan yang bahawa saya mempunyai winning rate yang tinggi kalau saya menggunakan time frame yang besar. Kalau saya menggunakan time frame yang kecil, makanya persen profitable saya boleh berubah sebenarnya. Ya. Jadi saya nak pastikan persen profitable saya adalah stable. Kerana itulah saya sebenarnya menggunakan daily, weekly dan juga monthly. Dan untuk daily, weekly dan monthly ini saya gunakan kerana saya nak trade untuk intraday saya nak trade untuk one day. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, anda mempunyai satu buy dan kalau anda lihat ke monthly, anda mempunyai strong sell. Okey, seperti yang anda lihat di sini, anda tahu yang bahawa dekat sini strong buy, sini adalah buy dan sini adalah monthly Makanya anda tahu sebenarnya time frame besar anda tidak memberikan anda satu confirmation yang tepat. Tapi anda tahu kalau anda ada strong buy dan anda ada buy di sini, makanya adalah lebih kukuh untuk anda sebenarnya pergi untuk buy. Dan juga kalau kita lihat kepada fundamental analysis kita, possibly dia boleh bullish ataupun dia boleh sideways. Jadi kita nak dapatkan jawapan untuk ni apa sebenarnya untuk technical analysis ni. Bagaimana kita nak tahu apa trend sebenarnya? Apa sebenarnya range dia? Okey. Jadi kita buat apa? Kita gunakan sesuatu yang tak ada dekat investing.com ni. Contohnya kita boleh gunakan linear regression. Dan apa yang kita boleh buat pertamanya, kita lihat kepada daily ni, kita tahu linear regression kita menunjukkan downtrend. Dia menunjukkan downtrend. Okey, jadinya kita tahu maka linear regression kita ni sebenarnya menyokong sedikit kepada downtrend.
Tapi kita juga tahu ada sesuatu yang keluar kat sini macam tak betul lah kan. Okey, tak apa. Saya akan terangkan. Contohnya kalau kita pergi kepada weekly juga, kita akan lihat yang kita mempunyai sebenarnya downtrend juga. Dan kalau kita pergi kepada monthly kita boleh lihat yang kita mempunyai satu uptrend sebenarnya. Jadi bagi saya kalau saya melihat kepada semua perkara ini sebenarnya, saya akan mempunyai satu perkara dalam minda saya di mana linear regression saya menyokong lebih kepada downtrend. Tapi kalau saya lihat kepada investing.com, dia menyokong kepada strong buy. Dan kalau saya lihat kepada weekly saya, dia menyokong kepada buy. Dan kalau saya melihat kepada monthly saya, dia menyokong kepada strong sell. Makanya saya tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya direction yang saya akan dapat. Jadi apa yang saya boleh buat sebenarnya ialah saya akan melihat kepada RSI strategy tester dan juga Bollinger Band strategy tester saya. Jadi seperti yang saya dapat lihat, paling penting adalah untuk kita ensurekan yang persen profitable kita adalah sebenarnya tinggi daripada 50%. Sangat-sangat penting dan adalah penting untuk RSI dan Bollinger Band strategi Kalau contohnya RSI tinggi, Bollinger Band tak tinggi, tak boleh pilih tak boleh ikut trend tu. Kalau contohnya Bollinger Band tinggi, RSI tinggi, baru boleh. Maksudnya dia dua-dua dia kena melebihi 50% untuk persen profitable dia. Jadi seperti anda dapat lihat untuk daily, anda boleh tengok persen profitable, anda tengok linear regression anda adalah sebanyak 64.43%. Maksudnya pertama ni kita dah tahu dah untuk daily ni, untuk dia punya Bollinger Band dia ada 64.43%. Okey. Sekarang ni kita buat apa? Kita pergi ke weekly pula. Kita tengok untuk apa dia punya persen profitable. Kita tahu persen profitable kat sini adalah sebanyak 56.76%. Betul? Okey. So dia juga adalah melebihi 50%. Okey. Sekarang ni kita pergi kat monthly, kita tengok adakah persen profitable dia. Jadi kita tahu persen profitable dia adalah 40%. Kalau kita tahu yang kita punya SOP adalah mengatakan yang bahawa persen profitable kita haruslah melebihi 50%, maka kita dah tahu dah apa sebenarnya yang persen profitable yang ditujukan oleh monthly. Makanya kita tahu untuk Bollinger Band strategi kita ada dua time frame yang menyokong lebih kepada 50%, yang mempunyai linear regression yang menunjukkan downtrend. Okey. Sekarang kita buat apa? Kita pilih RSI strategy tester untuk kita lihat dekat daily. Saya akan pergi daily dulu saya tak tunjuk monthly Okey. Kalau anda lihat ke daily, anda boleh tengok dia adalah 67.53 yang menunjukkan downtrend. Kalau dia pergi dekat weekly, dia akan menunjukkan 56.25%. Dan sekiranya anda pergi kepada monthly, anda akan melihat yang bahawa persen profitable anda adalah 0%. Jadi daripada sini sebenarnya apa yang kita dapat ialah kita tahu yang bahawa ada dua time frames yang mempunyai linear regression yang downtrend, dan kemudiannya kita juga sebenarnya mempunyai persen profitable yang melebihi 50%. Jadi kalau dengan cara begini pasti kita akan pergi untuk sell sebenarnya. Tapi disebabkan kita menggunakan fundamental analysis juga, dia ada satu contradiction di sini yang saya akan terangkan. Okey. Contohnya lah, tadi apabila saya tunjuk ni, saya pun realize benda ni juga. Cuba anda tengok fundamental range anda dikatakan untuk berada di fundamental range anda dikatakan untuk berada di 1747.40 ke 1755.61. Betul kan? Okey. Kalau sekarang ni, kalau kita nak trade, kalau ikut fundamental range, dia akan berlaku dalam range ini. Tapi kalau kita lihat kepada resistance area di technical analysis, anda boleh melihat yang bawah sini resistance satu adalah 1758.23, iaitu lebih tinggi daripada range ini. Okey. Dan kalau anda ingin letak anda punya take profit adalah di pure point di 1737.90, iaitu sangat kurang daripada range ini. Jadi pasti anda akan tahu yang bahawa fundamental dengan technical sebenarnya tak selari.
Ya. Jadi apa yang anda perlu buat dalam situasi macam ni? Okey. Jadi sekiranya kalau perkara inilah sebenarnya lah. Okey. Sebenarnya apa yang anda boleh buat, anda memang boleh trade. Tak ada masalah sebenarnya. Kalau anda ingin pergi dengan resistance area anda, di mana anda ingin letak 1758.23, kemudian anda ambil profit anda di 1737.90, dan kemudian anda stop loss di 1770.78 pun boleh. Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Okey, kerana ini yang diberikan fundamental range yang saya berikan ni adalah range yang selamat, ya, adalah range yang selamat. Sebab apa yang saya katakan dekat sini, trend is sideways, possibly still bullish, ya. Jadi kalau saya cakap jangan trade, tak boleh juga kan. Jadi kena trade juga. Jadi kalau untuk keselamatan, ya, anda kena selalu tengoklah kepada okay, tengok. Contohnya kalau anda pergi untuk buy, contohnya anda boleh sebenarnya masuk di support 1, dan kemudian anda boleh ambil profit anda di 16, pergi untuk daily, daily. So anda support 1, anda boleh masuk di 1717.57, kemudian anda boleh take profit di 1737.90. Okey, dan sekiranya anda ingin stop loss, anda boleh letak di 1705.02 or according to your own stop loss, ya. Okey. Jadi itulah sebenarnya yang saya boleh berikan, ya. Untuk hari ini sebenarnya anda boleh mengikut kepada technical analysis masing-masing, ya. Kalau anda tanya saya apa yang saya akan buat, contohnya saya tetap akan pergi dengan sell juga, ya. Bagi saya tak apa, sebab saya masih tahu saya punya range dan sebagainya. Kalau saya nak selamat, contohnya, kalau saya betul-betul nak selamat, saya tak payah letak saya punya TP sampai sampai dia punya pivot point juga. Maksud saya ialah, kalau contohnya saya tahu yang saya punya range adalah di antara 1747.40 ke 1755.61 ni. Jadi kalau saya masuk resistance point, kenapa saya nak ambil sampai 1737.90? Baik saya ambil ke 1755.61 kan? Betul tak? Jadi maksudnya dia adalah lebih selamat untuk saya sebenarnya. Ya. Jadi itu adalah cara untuk kita sebenarnya go for sell. Saya sebenarnya banyak analis yang sebenarnya salah semalam yang katakan CPI akan naik tapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Jadi bagi saya sekiranya anda fokus kepada sell, tidak ada masalah juga, ya. Kalau sekiranya anda pergi kepada buy, apa yang anda boleh buat sebenarnya ialah anda lihat kepada ranging ini. Jadi anda tahu support area anda adalah 1717.57, ya. Dan kemudian anda boleh sebenarnya letakkan anda punya profit sehingga 1737.90. Jadi seperti yang anda lihat di sini, dia sebenarnya kurang dia kurang daripada range itu sebenarnya. Dia tidak termasuk kepada range tersebut. Ya. Jadi adalah lebih baiklah kalau jangan trade buy lah, ya. Trade trade resistance area lagi bagus sebenarnya, supaya anda boleh sampai ke dia punya range dia. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau ada sebarang soalan nak tanya, sila tanya. Sebab saya cara saya ni lebih kepada data, dan kemudian saya gunakan sedikit technical indicator saja untuk saya determinekan apa yang akan berlaku di dalam market sebenarnya. Jadi sesiapa yang tak nak trade hari ini pun bagus. Itu adalah satu situasi yang bagus. Anda boleh tunggu untuk apa yang berlaku pada hari ini supaya anda sebenarnya boleh tahu apa yang akan berlaku pada hari Isnin. Jadi anda nanti boleh dapatkan range yang lebih besar, ya, dan anda boleh trade dengan lebih baik sebenarnya. Bagi saya, kalau anda tidak tahu direction, lebih baik anda jangan trade. Ya. Tapi bagi saya, kalau anda ingin trade, boleh. Anda boleh gunakan fundamental analysis. Anda boleh trade dalam range yang saya berikan tadi.
Dan juga kalau anda nak, anda boleh menggunakan teknik saya tadi, iaitu resistant point, ya, take at the pivot point, boleh, tak ada masalah. Ataupun sekiranya anda tak ingin tunggu kat pivot point tu, anda ambil dekat dia punya last fundamental analysis range dia pun cukup untuk hari ini. Jadi itu adalah cara untuk anda sebenarnya selamatlah untuk hari ini. Ya. Jadi saya punya cara ni saya berikan based on atas apa yang saya baca lah. Ya, sebab teknik ni sebenarnya boleh digunakan oleh semua orang. Jadi teknik ni bukan teknik yang susah lah sebenarnya lah. Dan juga saya anggap yang bahawa kadang-kadang kita tak suka sangat tengok graf, masukkan pivot point dan sebagainya. So jadi kalau kita nak kurangkan semua tu, jadi apa yang kita dapat ni ialah kita mempunyai semua technical indicators, ya. Sebenarnya kita ingat kita tak guna technical indicators. Sebenarnya technical indicators ada, ya. Dan kita menggunakan banyak technical indicators sebenarnya. Cuma saya tak masukkan di dalam TradingView tu. Ya. Jadi kita senang kerja kita lah, ya. Dan kemudian kita tahu di mana sebenarnya kita nak entry. Kita tahu apa news yang paling penting yang akan gerakkan market, dan itu sebenarnya telah memberikan kita probability yang sebenarnya melebihi 80% untuk winning dalam market. Jadi itu adalah cara yang sebenarnya yang saya gunakan lah. So far saya rasa tak ada masalah, ya. Tapi itulah saya nak tahu sebenarnya pendapat daripada semua orang sebenarnya di sini. Jadi Cikgu Ben, ada apa-apa ke? Nak tanya ke, nak cakap ke? AL ke, Lin ke, Wan ke, Samsung? Ada apa-apa nak tanya? Kalau macam Cikgu Hafiz, dia selalu menggunakan teknik pagi. Dia selalu menggunakan teknik pagi dan selalunya dia akan menggunakan VWAP line ataupun VWAP zone. Saya rasa VWAP zone lah. Ya. Jadi Cikgu Ben, ada apa-apa nak cakap? Oh, dah share dalam group lah. Ya? Dah share mapping dalam group lah. Sorry, saya tak dengar Cikgu Ben. Apa dia? Dah share dalam group tadi. Oh, dah share dalam grup rasa dah share, ya. Saya rasa link dah share dalam grup. Mapping. Sorry, sorry Cikgu Ben. Saya rasa audio anda cukup ni lah. Saya tak dengar sangat. Dengar? Sorry Cikgu Ben. Cek. Dengar ke? Sekarang okey. Cikgu Ben tadi kata apa? Dah hantar mapping ke dalam group tadi. Dia akan buat satu retracement sampai dia dalam 17338. Paling rendah pun 30 lah. Yes. Paling rendah pun 30 dia buat. Yes, betul. Kalau dia turun lagi rendah, dia boleh turun lagi jauh. Yes. Betul. Betul, Cikgu Ben, betul. Ya, jadi betul. Kalau kita ikut technical analysis, mungkin cara Cikgu Ben tu lebih kepada macam Bollinger Band, linear regression betul dia akan buat retracement dulu. Dia takkan turun terus. Dia akan buat satu retracement dulu. I see. Dia akan turun, lepas tu naik sikit. Lepas tu sideway kot. Kalau tak ada ni sideway lah. Yes, betul. Dia akan sideway. Ya. Jadi untuk mungkin keselamatan, mungkin dia sebab dia mengikut news lah bagi fundamental dia mengikut news yang sideway antara apa ni, mana cat ni? Ya, Cikgu. Dia kan dalam sideway dalam 100-200 pip, 100-150 pip ke? Yes. Betul. Dia tak boleh nak pergi atas pun, atas tu resisten kuat juga ni. Yes, betul. Macam semalam tak ada news, dia tak tembus lah resisten semalam tu. Yes, betul. Sangat betul. Ya. So kita sebab masih pun saya rasa Fed dia orang masih berpegang juga kepada mereka punya kenaikan interest rate mereka. Walaupun mereka kata dia orang nak slow down lah apalah kan, sebab ini cuma macam fake out saja. Kan? Dia orang bukan macam completely kan. Dia orang betul-betul bertekad untuk menurunkan interest rate mereka sebenarnya.
Okay, so El nak minta Cikgu Ben untuk share live trade Zoom selalu Cikgu Ben, malam-malam. saya boleh berikan masa pada Cikgu Ben. Saya boleh sharekan saya boleh bagi host juga, tak ada masalah. Ataupun saya bagi share screen pada Cikgu Ben. Kalau Cikgu Ben nak bagi tahu apa-apa boleh untuk setengah jam ke? Apa tak apa, petang sikit kot. Oh, petang sikit lah. Sebab pagi ni memang slow sikit lah. Oh, I see. Okay. Saya faham. Dia cuma MyP tadi bagi dia, kalau turun pun buat retracement dulu. Buat retracement Lepas tu dulu naik sikit. Lepas tu naik sikit. Lepas tu tak tahu dia sideways lah. Sideways. Betul. Dia akan main range dalam paling rendah 1727 25 lah. Sampai atas ni atas 1750. Main dari situ lah dalam 200 pip macam tu. Yes, betul. So kalau nak tembus bawah kena ada satu fundamental ke atau nak tembus atas pun sama juga. Betul. Malam dia check ada news apa ke, fundamental apa kan. Yes, betul. Betul, sangat betul. Bagi saya kan, Cikgu Ben, saya rasa sebab saya sebenarnya tengah tunggu. Saya tengah tunggu untuk lagi satu news untuk masuk. Tu lah. Sebab memang dia tak ada. Macam dua kali lompatan ni, dua kali news kan. Yes. Yang 16670 itu hari dia lompat news juga kan. Betul. News kan. So semalam pun news juga. So kalau tak ada news tak pecah. Tak pecah lah. Tak pecah. Ya, betul. Dia akan buat sideways correction dulu. Tu hari ni semalam kan dia beritahu dia dah akan buat correction. Tengok bawa tembus. Betul. Malam kan kita fokus buy juga. Yes. Tak ada news dia tak tembus satu. Yes, betul. Betul Cikgu Ben, ya. Jadi Cikgu Ben betul lah. Saya kadang-kadang news ni dia sangat penting sebenarnya. Sebab bagi saya sekarang saya tengah tunggu melaju mempercepatkan perjalanan sebenarnya. Kalau tak ada news slow lah. Yes, betul. Sangat bosan tak ada news. Betul Cikgu Ben. Betul. Saya agree. Penting lah untuk dua-dua pun lah. Technical analysis pun penting, fundamental pun penting. Penggabungan ni boleh menjadi sesuatu yang kuat lah. Kalau tengok indikator sekejap untuk indikator, untuk dia turun tak ada. Untuk turun jauh tak ada. Kalau tengok indikator turun jauh tak ada. Memang masih akan naik lagi. Masih akan naik lagi kalau ikut indikator dia masih naik lagi. Sebab see. kalau kita tengok pada divergent apa semua tak ada solid untuk turun. Dia kalau nak naik dia akan buat sideways dulu, sideways, lepas tu dia pacak buat new high, dia bawa boleh turun. Betul. Jadi kalau advisable, kalau betul-betul advisable, siapa yang nak masuk nak buy tu dia orang boleh sebenarnya lah buy jugalah, tak ada masalah lah. Cuma dia orang kena tengok ke bawah, retest bawah dulu kalau retest bawah dulu lah. Dia kalau boleh naik kan, dia boleh sampai 18 10 boleh sampai ni. 1805, 1800 lah. Wow. Boleh sampai 1800 lagi ni. Sebab tu ada satu resistance dekat daily. Yes. SBR daily tu. Itu decision point. So kalau naik atas lagi memang naik terus. Situ kita ada support dekat resistance daily ni. Situ kalau dia tembus ni memang dia pergi tak patah balik. I see. Kalau kita ada daily ni kan, okey. Jadi satu kali 1800 ni. I see. Wow. Dia kena naik atas dulu baru dia turun jauh sikit untuk retrace, lepas tu kalau dia akan tembus terus, dia akan buat retracement juga. I see. Melainkan kalau ada news memang dia tembus terus. Tapi news besar pun minggu depan ada ke? Ada minggu depan ke? Saya tak sure. Kita kena tunggu. Kita check minggu depan. Untuk hari ni tak ada lah. Dia akan buat correction dulu. Jadi Cikgu Ben berpendapat memang hari ni dia sideways dan kemudian dia akan bullish dia akan naik dia akan naik, dia akan buat correction baru naik sikit lagi. Naik sikit lagi, betul. Kalau untuk turun jauh tak ada lah. Tak ada lah untuk turun jauh. Ya, betul. Bagus Cikgu Ben, sebab ini memberikan kekuatan kepada analisis kita sebenarnya.
Sebab saya kalau kita tak sure trend betul-betul, lagi baik jangan trade lah. Dan saya tahu yang hari ni adalah hari Jumaat. Jadi Jumaat selalunya saya ni memang avoid. kadang gila sikit. Betul. Bukan gila sikit lah, memang gila. Betul, memang gila Kalau hari Jumaat. kadang tak ada angin pun dia goyang. Betul. Sebab tu saya Sebab dia nak saya selalu kalau saya completekan, surekan lah jangan trade lah kalau tak dia sure nak trend. completekan candle weekly kan. Okey, candle weekly tengok. Tengok. Okey, last week candle daily bullish engulfing. So dia buat satu lagi rally. Buat satu rally lagi, memang dia akan naik lagi. Memang dia akan naik lagi. Kalau hari ni masih correction, memang minggu depan mesti buy lagi. Buy lagi ya. Minggu depan buy. Kalau hari ni close dekat area 1750, minggu depan buy lagi. Buy lagi ya. Sebab dah 2 candle bullish. Kalau minggu ni dia memang strong bullish lah. Very strong bullish. Very good. Very good. Very good. Kalau kita tengok range weekly ni candle dalam 900 pip weekly. Kalau hari ni close dekat area 1750. So 500 pip 900 pip weekly ni, kalau kita bandingkan dengan sebelah kiri tu, memang very strong bullish lah. Yes. Satu candle ni very strong bullish lah. Very strong bullish ya. Very strong bullish. Thank you Cikgu Ben. Cikgu Ben sebenarnya dah confirmkan dia memang ke bullish hari ni. Memang dia dah dia ada satu ada support SDR dah ditembus kalau kau tengok dia dekat weekly ni weekly ni SDR dekat area 1700. Dia dah break ni. Dia dah break 1700. Buka kita weekly, dapat tu boleh nampak. Dapat dia ada shadow. Okey, shadow lagi satu. So tu support dekat resistance tu dah bocor. Dah bocor, memang dia akan naik. Kalau paling kuat dia retest pun dekat area 1700 tu, lepas tu dia sambung naik. Sambung naik pun kalau nak tembusnya atas tu kena ada news juga. Betul. Sangat betul. Begitulah untuk weekly ni lah. Cikgu Ben, saya cukup teruja sekarang. Saya akan buat apa? Nanti kalau saya dapat apa-apa news kan, saya akan cuba masukkan dalam grup nanti. Kita tengok kalau ada apa-apa news yang kita try cari untuk coincident news untuk hari ni. Kita tengok apa yang akan berlaku hari Isnin nanti. Okey, cantik. Cantik kan? Sebab kita plan awal sikit Sebab technical ni dia kadang bukan kadang memang news tu nak melajukan perjalanan. Yes. Perjalanan technical. Yes, betul. Sebab kalau tak ada news memang macam semalam tak ada news memang correction. Yes. Daripada pagi correction tu, malam baru jalan. Yes, betul. Sebab pagi semalam saya dah bagi saya tak buy tu. I see. Pagi saya tak buy. Ada sell. Sell to short okey, kita buy lagi. Sebab dia buat correction kan, so kita buy lah. Buy je lah. Tapi nak layan correction ni sakit lah. Betul. Sebab dia macam kita buy kan. Lepas tu dia turun, dia patah balik buat correction lagi. Tu banyak kali kena BE lah. Malah pasal dah 5 kali kita BE. Kena BE buy tu 5-6 kali kena BE buy semalam tu. I see. Sebab kita nak play safe kan, so BE lah. Betul. So macam kalau Cikgu Ben ada cut loss tak sebelum dia sampai BE tu? Cut loss for BE? Cut profit dia? Cut profit? Ada lah. Cut profit lah. Kalau tengok dia nak reverse kan, cut profit dulu. Macam semalam, perasan nak tengok you cut semalam live. Okay. Saya cakap dia nak turun sikit, saya cut profit lah macam tu. Dia tahu nak turun kan. Kita hari ni dia tengok hari ni dia turun banyak sikit. Sebenarnya dah cut profit. Semalam ada live buy you cut kan. So tengok dia nak turun. So cut profit dah. Tahu-tahu hari ni tu kita tengok pagi ni dah turun banyak hari. Selamat. Dia turun dalam berapa ni? Dia turun balik dalam you cut dalam 90 pip.
Kalau kita tak ni lagi banyak kita punya kedekat kat loss kan. Loss. So kita dah cut profit dulu kan. Yes, Sebab dia betul. tahu tengok dia nak turun kan. Yes, betul. Ya. Jadi Cikgu Ben sekarang apa ni dah okey kan nak tengok news apa yang akan berlaku semua Kena tengok kena dia nak bagi laju market tak Betul. ada news tu. Lambat lah gold ni kan. Yes, betul. Sebab gold ni sekarang tak macam dulu. Dulu tak ada news pun dah laju. Betul. Sekarang dia banyak dia buat correction lah. Yes. Kalau correction tu sakit lah nak tunggu. Macam semalam lah. Tengok berapa lama daripada pagi semalam correction, malam baru jalan. Kan sakit tu kan? Sakit lah jalan. Nak tunggu dia jalan dia tak jalan. Tak ada news tu memang tak jalan lah. Betul lah. Malam tak ada news tu tak jalan. Kalau macam dulu kan tak ada news pun dia jalan juga. Sekarang ni nak kena tunggu baru dia jalan. Dia tak sama macam Dow Jones Betul. Dow Jones dia ada news tak ada news dia jalan-jalan. Jalan-jalan. Dia volatility tinggi lah. Volatility tinggi kalau Dow Jones ni. Sebab pergerakan saham Amerika kan dia 24 jam kan. Yes. So dia ada naik turun. Betul. So macam itulah tengah tunggu bos lot entry kat Dow Jones tu kat Nasdaq kan. Macam sekarang kan kat Wall Street kan 1 USD. So itu dah harga jutawan tu. Sebab kalau trade macam trade kat Dow Jones kan 1 sen 2 sen cukup lah. Dia boleh gerak 500 pip atas bawah. Sekejap je 500 pip atas bawah. So 1 sen tu dah cukup lah. 1 sen 2 sen entry 1 layer cukup lah. Tak payah layer kan. Yes. Macam gold sekarang tu lah nak tunggu news baru dia jalan. News baru jalan. Betul. Selalu macam saya pun tengok kan kalau siapa yang trade macam Dow Jones ke apa kan, selalu dia ada news juga yang akan macam bagi tahu kalau dengan gold sekali tu kan. Ada correlation. Dia kalau dia macam dia pergerakan dia sama macam gold. Sebab dia sama USD kan. So kalau Dow Jones bullish, gold pun bullish. Yes. Betul. So dia akan ikut kita tengok kalau Dow Jones dia bullish, gold kita mesti follow bullish. Yes. Macam sebelum ni kan Dow Jones dah bullish, very very bullish lah sebelum ni, tapi Dow Jones gold tak gerak lagi. Gold tak naik lagi kan. Yes. So kita boleh cakap kan gold ni manipulation banyak so kena sabarlah. Betul. So dia jadi pelik kan. So macam apa ni Dow Jones dengan Nasdaq dia dah break out daily punya time frame kan. Trendline time frame tau. Tapi gold tak, masih kat akar lagi. So masih kat akar lagi. Tak ada news 2 kali news ni dia tak naik. Ni baru 2 kali naik. 2 kali news dia naik. Tak ada news memang dia drop terus lah. So sebab dia dah dekat weekly support kan gold. Takkan kita nak sambung sell lagi. Yes. Betul. Betul Cikgu Ben. Ya. So nanti minggu depan ni kita tengok news je lah. Yes, betul Cikgu Ben. Tapi kalau Cikgu Ben kita ada malam ni saja kan bagus kena watch out lah harga 180 tu. 1800 1800 betul lah tadi. Memang tinggi lah Cikgu Ben. Itu weekly punya SBR lah. SBR lah. Weekly kan. I see. Okay, not bad. Sebab ni area yang kita sell itu hari. Kita ready sell itu hari. 180. Saya tak sell dekat sini. So dia akan retest lagi sekali lah. Dia retest sekali rasanya bocor ni. I see. Rasanya bocor ni. Not bad. Yeah. So jadi maksudnya kita seragam kita katakan dia akan sideways. Kemudian dia akan buat correction dulu. Tapi dia akan sampai ke dia dah pecah bawah ni, dia akan sampai ke next level lah. So next level dia 1800. Kita pakai setup daily weekly. So dia dah pecah bawah ni, dia akan pergi next zone lah. Next zone 1800.
Not bad. Not bad. Kalau setup ni tak valid, kalau dia pecah 17 satu. Kalau dia pecah 1700, setup buy dia tak valid lah. Dia sambung sell lah. Sambung sell lah. Oh. Tapi kalau ikut candle weekly ni, dia naik lah. Naik lah. Okay. So nanti Cikgu Ben kita tengok lah apa yang jadi Okay. Kita Kita tengok. Kalau candle weekly ni masih bullish batang tu, memang buy lagi lah. Memang buy lagi lah. Betul. Sangat betul Cikgu Ben. Kemungkinan saya rasa hari ni memang buy lah. Hari ni dia buat correction lagi, dia akan buy. Dia akan buy lagi. Macam setup semalam juga. Kalau tapi buy tu kita ambil kita ambil profit lagi, dia turun ambil profit lagi lah, dia turun ambil profit lagi macam tu. So dia akan buat correction kan. Cuma kalau hold memang kena beli lah. Kena standby kat area 1737 tadi kan. Dari situ kena jaga lah. Ya betul. Lepas tu kat pivot daily kan. Pivot daily. 13737 pivot daily. Betul. Kena jaga situ lah. Ini kena jaga betul. Itu situ standby buy lah. Yes betul. Bagus. Jadi itulah cara yang sangat efektif cara yang senang lah. Dia dalam satu hari dia akan buat retracement 40% kan. 60%. Yes. Dia 40% daripada high. Macam semalam. Okey, macam semalam dia okey, kita ambil berapa, dia ambil dalam 30% lah semalam. Bukan. Tak sampai 40% lah macam tu. Oh, I see. Semalam punya range kan 40%. Betul Kalau tengok Fibonacci retracement dia ambil 40% je. I see. Tak sampai 50%. Dia ngam-ngam semalam dia short sampai 40% tu lah. Lepas tu dia sideways lepas tu fly. So hari ni pun pattern lebih kurang sama juga ni. Dia akan buat macam tu juga. I see. Kalau ikut divergent sell tak cukup kuat. Dia kena buat satu new high lagi baru dia terjun. I see. Dia buat satu high lagi ni lah 1800 ke. Baru dia terjun untuk retracement lah. Yes. Dia takkan naik terus macam tu lah. Ya betul. Kalau dia lepas 1800 ni memang menarik 1800 tu buy sajalah. Buy saja. Kalau lepas 1800 tu memang buy sajalah. Buy sajalah, tak takut lagi Tak ada nak turun dah, buy saja. Buy je lah. Interesting, very interesting kan. Ya, saya pun nak tengok sebenarnya sebab kalau contoh dia sampai 18 tu kan. Memang short lah. Saya memang akan saya ada satu account perang. So saya memang akan full margin lah nanti. Full margin lah. Kita pun margin masuk dekat ni impasi tu. Impasi tu jadi kita makan dia dekat dia punya retracement kan. Margin dekat tu. Boleh. Ya, boleh Tapi dia 1800 dia akan turun sikit lagi buat retrace baru dia tembus. Yes, betul. Kita tengok ni 11 bulan. Tengok minggu depan punya news lah. Betul. Kalau malam ni saya dapat apa-apa yang boleh sebenarnya untuk efekkan minggu depan, saya juga akan hantar dalam grup nanti. Itulah macam sekarang kan fundamental COVID pun tak kuat lah. Yes, betul. Perang pun dah tak kuat So yes, betul. Kita fundamental USD lah. Betul. Ni pun senap punya ni pun tak tahu kan. Ya, sebenarnya kita tak tahu lagi, cuma kita tahu pasal siapa ni Fed chairman tu Jay Powell lah. Dia kata kemungkinan dia akan menaikkan lagi interest rate dia. Memang dia akan naik sampai 4 lah. Sampai 4.4 ke 4.6. Itu kalau ikut fakta dia akan kuatkan USD. Yes, betul. Tapi dia kuatkan USD, kita tengok sentiment pula. Sentiment, kalau tengok sentiment dia boleh
lemahkan USD. Yes. Sebab apa orang tak suka. Orang tak suka ya. Banyak masalah. Orang tak suka. Betul lah. Sebab dia dah berturut-turut dia buat naikkan rate kan. Mana ada orang suka kan, Ya hutang betul bertambah. lah. Hutang bertambah. Yes betul. Stok jatuh. Yes. Hutang betul. bertambah, stok jatuh. Ya betul. Jadi ekonomis tak suka lah. Tak suka lah. Politician suka tapi ekonomis tak suka. Ya betul. Ekonomi dengan apa rakyat tak suka lah. Ya betul. Itu dia kata sentimen. Kalau ikut fakta memang USD kuat. Ya, tapi betul. ikut sentimen dia akan orang nak lemahkan USD. US dollar. Betul. Betul. Sebab apa nanti kalau tu kan saham-saham jatuh kan. Tengok ada kat Amerika sekarang billionaire semua dah jatuh miskin. Betul tak? Betul lah. Yalah. Ada inflasi sangat tinggi. Sebab apa stok jatuh? Stok pun jatuh. Cuma sekarang ni boleh senyum sikit lah. Tapi dia punya efek tu lama lah. Sebab apa waktu stok jatuh tu efek dia lama. Yes. Macam Mark Zuckerberg saham. Stok dia baru tengok jatuh berapa banyak kan. Mark Zuckerberg tengok dia punya stok dia jatuh berapa banyak. So, sekarang ni musim nak buy sebenarnya. Buy FB itu hari ada bagi analisa FB kan. So dia dah sampai kat support weekly kan. Kita boleh buy lah. Kalau siapa yang trade stok kan. Bolehlah beli stok sekarang. Sebab momentum bullish. Momentum bullish. Sekarang dah start bullish dah. Itu hari dia swing sell kan. Sekarang dia dah boleh buat swing buy dah kan. Betul. Jadi kita hari ni kalau contohlah kita dah tahu buy kalau sini memang bullish, kalau dia tak ada banyak penurunan ataupun dia melepasi 18, next week kita buy je lah. Next week kita buy lah. Buy je lah. Dia akan sampai 18 tu, dia akan retest sebab apa? Dia dah break yang 1700. Yep. So kalau ikut round number, dia akan pergi ke dia 1700. Okey, sekarang dia retest 1750. So dia dah break 170, dia akan cari 180 lah. Dia 500. Kalau ikut gold punya round number, dia 500 pip. Itu hari 160. Apa yang 1610 macam tu kan. Okey, dia pergi 1650. Test 1650, dia pergi 1700. Lepas 170, ini dia test pula 1750. Yes, betul. Dia dah 1750 dah lepas, dia test pula 180. Kita siap atas tu. 500 speed. Tengok betul-betul candle tu. 500 speed dia punya tu. Yes. So dia dah lepas 1750 tu dia akan cari 1800 lah. 1850 tu dia decision point lah. Sambung terjun atau turun naik atas. Tapi retracement tu tak ada. Dia takkan tembus terus. Dia touch 180, dia turun buat retrace sikit, baru sambung. I see. Okay, very nice. Terima kasih Cikgu Ben. Okey, bagi ni. Ya, signal lah. Saya tunggulah, saya tunggu untuk 18. Kita tunggu hari ni buat correction, boleh buy lagi ni. Betul. Kalau hari ni memang buy Cikgu Ben, next week akaun barang saya full margin. Memang buy. Full margin. Saya tak takut dah lagi. Saya tunggu malam tadi pun kita dah bagi live kan. So macam gold kan. Gold pun short sell, lepas tu dia sambung naik atas. Dow Jones dia dah ada setup buy semalam. Berapa tu pukul 2 pagi. 2 pagi. Tengok hari ni dia terbang 400 pip. I see. Macam Dow Jones laju. Ya. Dow Jones laju. Dia 400 pip tu kejap je. Ya. Kita tutup mata, buka mata je dah lepas 500 pip jalan. Ya, terima kasih Cikgu Ben. Thank you. Okey, sama-sama. Okey, thank you ya. Terima kasih Cikgu Ben sebab sharekan pendapat Cikgu Ben, dan juga saya juga berpendapat yang sama juga dengan Cikgu Ben juga. Yang memang kita akan sebenarnya mempunyai kenaikan untuk hari ini.
Dan besar kemungkinan juga kita tengah menunggu untuk satu news juga yang sebenarnya boleh berikan kita lebih kuat daripada direction. Dan kemudiannya kalau kita tengok dia ada besar kemungkinan dia akan sampai ke 1800 juga. Ya. Jadi untuk hari ini saya rasa memang Cikgu Ben dah terangkan segala-galanya dan saya berpendapat sama juga dengan Cikgu Ben. Saya nak tanya ada apa-apa lagi ke yang sesiapa nak tanya? Il ke, Wan ke, Lin ke, Samsung. Ada apa-apa ke nak tanya? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh bertanya. Kalau tidak, nanti kita akan mengakhirilah untuk sesi hari ini. Tadi Il ada tanya sesuatu Cikgu Ben mohon share live thread Zoom. Kalau malu type je lah. Yalah, kalau malu type je lah. Betul Cikgu Ben. Clean traffic selepas 18. Ya betul, clean traffic selepas 18 lah. Ya, jangan sampai ada tiba-tiba coincident ke apa kan. Jangan dia buat fake out je. Fake out je lah. Kan, terbalik. Jangan dia buat fake out je. Tapi kalau ikut weekly ni jangan dia fake out. Dia break terus kan. Break terus lah. Dia break terus. Nice, Cikgu Ben. Baguslah, sekurang-kurang ni sekarang kita dah ada satu signal untuk buy sebenarnya. Compare daripada beberapa minggu yang lalu tu memang banyaknya pada bearish. Jadi kalau nak buat sambung bearish tu susah sikit lah nak sambung bearish. Sebab apa? Kita dah nampak kat S4 ni berapa? 1, 2, 3. Ada 4 rally point. 3 rally point 3 rally point kalau tengok S4 ni rally 3 batang kan rally kan. So untuk dia nak tukar trend dia kena melepasi harga 1700 lah. 1700 dia boleh sambung turun balik trend downtrend jika dia lepas hari ni dia lepas 1700. I see. Dia break bawah tu dia sambung balik ke bawah. Dia akan retest dekat area 1650 balik. 1650. Nice. Tu tak cantik lah trend dah set up dah cantik. Ya betul. Nice Cikgu Ben, betul. Saya pun tengah perhatikan ni. Yes. Dia tapi kalau dia nak retest bawah juga kan. Tu bukan hari ni. Ya. Kalau nak retest juga bawah kan bukan hari ni. Dia akan turun, dia akan buat retracement, dia takkan terus naik, dia akan buat satu retracement. Yes. Dia boleh retest dekat ni kan. 165 satu berapa? 167 macam tu lah. 168 166. 168. Okey. Situ kita boleh tandakan sebagai base. Rally. So rally 2 kali rally atas tu kita tandakan sebagai satu rally lah. So kita join dengan rally ni kan. So rally base rally. So kat sini kita pakai base. So untuk daily dia akan boleh turun balik tapi dia turun secara correction. Tapi bukan hari ni. Kalau hari ni dia turun terus memang tak cantik lah setup. Cantik setup. Dia akan turun sebagai correction. Dia akan turun juga. Tapi bukan hari ni lah. Kalau hari ni memang setup tak bercun lah. Tak bercun lah. Kalau turun pun memang parah jugalah. Kalau kurang dia retest 1800 dulu. Dia akan sampai 1800 dulu baru dia sampai bawah. Okay, itu saja. Alright. Sebab kalau kita tengok daily trend line dah pecah tu. Dari daily kan trend line dah pecah tu. Dia breakout. Okay. So untuk re-entry terbaik adalah satu dekat area tu lah. 1660, 1680 tu. Itu re-entry untuk weekly untuk daily terbaik lah. Betul. Kalau kita nak main long kan. Ya. So hold sampai 2000 lah harga. 2000 lah. Tinggi ke Cikgu Ben? Lebih dari 2000. Sebab ada satu dia hutang Ini saya nak sell lah. Ada 2 zone dia hutang. Harga berapa ni? 16 berapa sekejap
Cikgu Ben nak share screen ke? Saya bagi Cikgu Ben share screen. 197 harga 2000 lah, 2000 dengan 1970 kan, 300 tip ni. Saya satu tu untuk masih fresh lagi. Oh, I see. Dia akan sampai situ. I see. Dia sampai tu tak tahu bila. Itu hari lagi dah nak kita buy tu hari. Tapi berapa kali kita BE dah sudah. Ya, ada akan datang rezeki itulah untuk bayar. Dia akan datang, memang akan datang. Ya. Akan datang, pasti tak tahu akan bila datang. Lah, itu je lah. Ya. Macam bawah ni pun ada lagi. Ada satu zone yang belum retest lagi. Yes, betul. 110 ni dia boleh retest lagi. Tapi sampai tak tahu bila lah sampai. I see. Okay. Alright, terima kasih Cikgu Ben. Terima kasih. Saya rasa memang kita dapat banyak info daripada Cikgu Ben untuk hari ini. Jadi Cikgu Ben, terima kasih. Saya pun akan nanti tengok-tengok lagi sekali. Dan kemudian saya mungkin akan tukar sedikit lah ranging saya. Kemungkinan. Jadi saya akan hantar video saya nanti kat grup juga nanti supaya kita boleh nanti tengoklah mana sebenarnya kita punya direction lah sebenarnya. Ya. Terima kasih Cikgu Ben. Thank you. Alright. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akan akhiri untuk sesi hari ini. Ya, jadi saya harap semua sebenarnya mendapat apa yang Cikgu Ben katakan dan juga daripada perbincangan kita ni kita mendapat satu cara yang betul untuk kita trade dan bagaimana sebenarnya kita nak tengok trend dan juga di mana entry kita dan di mana kita boleh exit. Jadi anda tunggu sajalah untuk hari ini kerana kita dah berpendapat yang bahawa dia memang akan bullish. Jadi kita menunggu untuk price sampai ke 18 dan kemungkinan dia akan skyrocket lah. Ya, tapi perkara ini saya jangkakan mungkin akan berlaku next week. Jadi kita tunggu saja dan kita lihat saja ya. Jadi yang kalau ada sideways tu tolong bersabarlah ya untuk masa sekarang. Nanti pasti akan ada sesuatu yang akan membawa sebenarnya direction tu lebih menaik ya. Macam mana nak masuk grup Cikgu Ben? Cikgu Ben, boleh share link tak untuk Telegram? Ada dalam grup ada kan? Ada grup Sekejap. Nanti PM lah dalam Telegram nanti. Telegram tu. Kalau saya ada pun saya akan bagi grup kat sini. So Cikgu Ben banyak guna yang bookmap kan? Bookmap kita tengok kita arah jauh kan. Tapi kalau tak ada clear setup macam semalam kan, macam seminggu 2 minggu ni kan, dia ada orang letak order 150 kan, jauh sangat kan. Betul tak? Tapi lot tu tak besar, dah 100 kan. So tak berapa cantik. So yang cantik ni dia akan fokus kat 500 lot ke atas lah. Ya, betul. Kalau 100 tu tak berapa cantik lah, dia tak kuat lah nak tarik. Yes, betul. Nak tarik harga kan. Yep. So bookmap ni kita kena ikut berpadukan arah ni lah, lot besar kan. Yes. 100 tu pun tak 100, 200 tu tak berapa kuat. Kalau 500 dia letak seketul tu cantik. Cantik betul. Kalau 500 seketul lah memang cantik lah. Memang cantik ya, betul Cikgu Ben. Hari ni kita tengok kat mana dia letak sell order kan. Tapi boleh tengok nanti dia akan letak sell order dekat 1800. 1800 ya. Cuba tengok kat bookmap nanti. Okay, sure. Boleh. Boleh Cikgu Ben ya. Okay. Jadi terima kasih untuk hari ini. Jadi saya akan namatkanlah sesi untuk hari ini. Dan semoga semua mendapat apa yang kita cakapkan pada hari ini dan semoga semua orang ada hari yang cerah ya. Salam sejahtera kepada semua dan jaga diri semua ya. Terima kasih Cikgu Ben. Terima kasih sekali. Okay, take care. Alright. Okay, bye.